إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم آمين الكرام شؤون الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala bab ma ja'a al-a'mal bil khawatim. Bab yang terdatang ini menyatakan hadis bermula segala itu diiktibarkan dia dan diperlakukan dia, mana dibalas dengan kesudahan umur. Mana sama ada manusia tu ke tempat yang diharapkan al-jannah ataupun tempat yang amat dahsyat azab neraka. Dikira di mana tu? Hujung umur. Indantihai ajalihim, ketika tamat usia dan ajal sampai. Dia hembus nafas akhir, ketika itu taraf dia apa? Dia beriman atau tidak? Dia Islam atau dia kufur? Dia taat atau dia maksiat? Ya. Jadi balasan tu dikira di ujung. Oleh kerana ujung ni tak ada dalam ilmu dan pengetahuan makhluk yang bernama manusia ni, maka dia wajib kena sentiasa berhati-hati. Sebabnya maut dia sampai antara dua saja. Antara bainan nafasain, antara dua nafas. Ada dia tarik, dia tak lembus, ada dia nafas tak dia tarik lagi dah. Pump dia tarik je. Jadi oleh kerana itulah nak dia sentiasa berhati-hati, supaya dia sentiasa duduk dalam taat kepada Allah Ta'ala. Ada manusia yang awal dia hebat, ujung terbalik, benar tak? Ya, ujung dia terbalik. Dan ada pula yang awal dia teruk, di ujung pula dia baik, benar tak? Ya, awal teruk, ujung dia berubah jadi baik dan dia mati dalam keadaan baik. Di dalam benda dia ada hadis disebut dalam 4 kategori dia. Ada yang awal sampai ujung dia baik, Allahumma ja'alna minhum. Ada yang awal sampai ujung dia rosak. Dia pada kafir awal, mati pun dia kufur dah. Dan ada di antara mereka yang awal dia baik, ujung dia rosak, na'udzubillah. Dan ada yang awal dia rosak, ujung dia baik pun ada. Jadi 4 ni sentiasa berpusing, kata Rasulullah SAW. Sedangkan kiraan dikira di ujung. Jadi mendaki kita sentiasa berhati-hati. Satu. Yang kedua, jangan kita sedap dengan keadaan amal kita. Yang kita rasa selesa, belum tahu lagi, ujung tak tahu. Ya, macam mana hebat sekalipun dia beramal, dia jangan rasa sedap. Jangan rasa dia, maknanya okey dah. Jangan, sebab apa kita tak tahu di ujung. Kalau kita pusing, na'udzubillah. Ya, sebab itu sentiasa kena berharap. Tetapi dikira saudaraku tiada syak, seorang itu ada baginya akhir ajal dia. Di kulli syai'in ajal. Tiap-tiap akhir ada ajal. Ajal mana tempohan akhir dia. Tetapi tiada siapa ketahui melainkan Allah Ta'ala jua. Pengetahuan ni adalah milik Allah Ta'ala. Dan pada akhir ajar itulah diiktibarkan. Ini yang takut. Ya, dikira di ujung tu. Macam kita lomba lari dan tadi 3 round. Round pertama kami laju, dia mencacak dia ke depan. Tak kira lagi. Tak tahu, kadang-kadang round kedua dia jatuh pingsan. Ada. Tu ya. Dia tiba di ujung dan ditengokkan segala amal tiap-tiap manusia tu. Mana amal tu dikira, ditengok, dihisap, ya, dikira ketika dia menghembus nafas akhir dia. Kemudian jika sekiranya termaktub
telah tersenarai maknanya pada azali lagi, yakni telah ditakdirkan bahagia, maka matilah ia dalam bahagia. Dan jika sudah ditakdirkan celaka, maka matilah ia dalam celaka. Ini dari sudut tidak siapa boleh mengubah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau Rasulullah ubah, Rasulullah adalah orang yang paling sayang kepada umat dia. Kalau dia boleh, maknanya belah dada belah masuk ke iman, habis Rasulullah belah. Rasulullah sangat sayang kepada umat dia. Betul, dalam Al-Quran mengatakan innaka la tahdi man ahbabta. Kau tidak boleh memberi hidayat orang yang engkau kasih, wahai Muhammad SAW. Walakin Allah yahdi man yasha, adalah memberi petunjuk orang yang ia kendaki je. Jadi petunjuk yang dapat adalah masyiah kehendak Allah Taala. Ya. Itu satu tajuk. Mana tajuk dalam masalah kita beriman dengan ketetapan Allah Taala, dan ketetapan dalam bab keselamatan atau sebalik di akhirat di akhir umur. Ada pun dari sudut usaha dan ikhtiar atau lain. Ada benda ni jangan dicelarukan. Ada orang dicelaru, dia ada selainlah kalau akhir dia azali dia ada baik-baiklah, tak payah usaha. Jangan usaha bab zahir itu disuruh. Kita berusaha berdakwah menyuruh ala benda tu disuruh oleh syarak, disuruh oleh Quran dan hadis Nabi SAW. Ya, contoh semayang. Rasulullah kata wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Wa'mur, arahkan, suruhkan, Nabi suruh. Ya, wa'mur ahlak, suruhlah ahli kamu bis-salah, dengan sembahyang, wastabir 'alaiha, dan sabar dalam mendirikan dia. Bermakna itu arahan. Segi azali macam mana? Ujungnya macam mana? Ada dua syariat yang zahir menuntut kita berusaha dan ikhtiar. Syariat yang batin mengharamkan kita berpegang pada usaha ikhtiar, serah ke dia. Dia cantik dua jalan ada. Kalau dia tak nampak apa yang Tuhan bagi azali, dia jadi rosak juga. Dia jadi rosak nampak diri dia. Dia buat baik nampak dia handal. Kacau. Terbalik juga. Kalau dia pegang pada azali kononnya, tak nak pegang syariat lain, membawa kepada putus asa pula, dia berserah gitu. Serah tak kena tempat. Ya, dengan mencarikan syariat. Jadi golongan Jabariyah pula. Ahli Sunnah wal Jamaah. Maka terlupalah pada kita akan kelakuan bahagia dan celaka di akhir ajal itu dengan 4 kelakuan tu. Pada kita ujung yang takut dia. Sebab tu kita makin lari makin dekat dengan ujung. Sebab tu kerja agama ni, kerja Islam ni dengan Allah Ta'ala, dia kerja tak sama kerja kerajaan. Kerja kerajaan dah tua, dia pencen kita. Kan, mata dah gabun, jalan pun tak tu, banyak lupa, kat mana tahu barang pun lupa. Adapun kerja Allah Ta'ala ni, dua lagi nak mati, lagi kena laju sepatutnya. Lagi kena laju. Sebab apa? Dia kira ujung, kita nak di akhir tu biar dia cantik. Di akhir tu lagi dia hebat. Macam tu. Ada di kalangan mereka ditipu 2 zaman. Ya, 2 zaman dia ditipu oleh nafsu dan syaitan. Zaman muda kata, nanti lu muda lagi kan, dah tua Ustaz, alah apa tak nak buat, dah tak ada daya. Waktu muda dia kena akal, waktu dah tua dia kena bodoh dengan nafsu dia. Dua-dua masa dia kosong. Jadi 2-0, 2-0. Dua-dua dia kosong. Muda kosong, dah tua kosong. Ya, itu sebab maknanya pandang pada hadis ini, bahawa kita muda ke tua ke sentiasa kena laju. Sebab apa? Ajal tidak mengira, mati dia tak kira ajal. Dia sampai ajal muda pun dia jalan. Jadi ada terbagi pada beberapa perkara sini, ya. 4 kelakuan. Ada 4 kelakuan. Pertama, seorang yang jahat dari awal umurnya sampai akhir mati, na'udzubillah. Awal dia kafir, mati pun kafir. Ya, ada juga macam tu. Ini yang pertama, tengok ni. Orang yang jahat awal umurnya sampai akhir, sampai hampir mati, lalu taubat. Ini tak. Ini di ujung dia baik. Hingga kekal iman dan taatnya sampai mati, maka matilah ia dalam bahagia. Ini satu. Di awal dia rosak, ujung dia cantik. Satu.
Yang kedua, setengah-setengah orang tu beriman dan taat dan kuat ibadat pada mudanya, tiba-tiba pada akhir ajalnya sudah ia berpaling kufur, na'udzubillah. Ya. Terus katanya badan banam tu kan guru pula tu. Ulama tu boleh mengajar ribu nak murid, hujung terbalik. Na'udzubillah. Kufur dan mulhid, ya, maknanya meningkatkan kekufuran ini jenis kafir kufur, ada kafir wasani, kafir mulhid, macam-macam. Dan berbuat maksiat, na'udzubillah minha, maka matilah ia dalam kufur, na'udzubillah. Seperti dalam masalah dua-dua bagi juzuk pertama kitab ni dulu. Dan ketiga, setengah orang yang beriman dan taat ia daripada mudanya sampai akhir ajalnya hingga mati ia dalam hal demikian, maka ialah orang yang amat bahagia. Allahumma ja'alna minhum. Dan terjadi, Allahumma ja'alna minas su'ada. Allahumma ja'alna, jadikanlah kami ya Allah minas su'ada, daripada orang yang berbahagia. Makna pada awal sampai akhir. Dan yang keempat, setengah dia orang yang kufur dan maksiat, na'udzubillah, daripada muda sampai mati, wal a'yazabillah. Itulah mana putaran yang sentiasa berlaku pada diri seseorang. Mesti kena kita ni salah satu ni. Ya, sama ada dia kekal terus, itu kita harap. Maka inilah 4 rupa kelakuan kejadian sampai akhir umur seorang itu. Bermula dalil atas amal-amal tu diiktibarkan akhir umurnya ialah pada masalah 340 ni. Ini dalil. Guna masalah amal-amal bahagia dan celaka ialah diiktibarkan pada akhir ajal dia. Di akhir ajal tu dikira, tuan-tuan. Sebab tu kita makin dekat dengan akhir. Makin lari, makin kena kuat kita punya apa? Persiapan, kuat penjagaan, kuat keberhatian kita. Dalil atas demikian itulah hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmizi yang kata an Abdullah ibnu Mas'udin qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sadiqul masduq. Sadiq yang benar, masduq yang dibenarkan. Apa sabda Rasulullah? Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan. Itu peringkat perubahan kejadian manusia. Summa yakunu alaqah misla zalik, summa yakunu mudghah misla zalik. Sebab pakar-pakar saintis semua hadiah Nabi ke kaji tadi. Memang betul. Cukup terlalu budak tergerak kalau dia ditakdirkan hidup. Kalau tidak dia mati-matilah dalam perut ibu. 40. Pada 4 bulan 120 hari. Summa yursilullah, kemudian yursilullahu ilaihi al-malak, ya. Fayamfahu fihi ruh wa yu'maru bi arba' bi katbi rizqihi wa ajalih wa amalihi syaqiyyin aw sa'idin. Wallazi la ilaha ghairuh inna ahadakum la yajma'u bi amali ahli jannah hatta ma yakuna bainaha wa bainahu illa zira' summa yasbiqu alaihi alkitab amali ahli nar, na'udzubillah, fayadkhuluha. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira' summa yasbiqu alaihi alkitab fayuhtamu lahu bi amalil ahlil jannah fayadkhuluha. Hadis hasan lagi sahih, ya. Diriwayat daripada seorang sahabat bagi Rasulullah SAW, namanya Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia memenggal kepala Abu Jahal dalam perang Badar tadi. Dia angkat kepala, bawa ke Nabi kata, hadza ra'su fir'aun hazihil ummah. Inilah kepala Fir'aun umatku ini. Abu Jahal tu Rasulullah kata apa? Fir'aun umat dia. Mana Fir'aun tu ada tiap umat lagi. Zaman Nabi tu Abu Jahal, kepala dia penggal. Allah.
Katanya telah bercerita akan kami oleh Rasulullah SAW, dan ialah seorang yang benar pada barang apa dikabarkan, lagi yang dibenarkan dia akan apa khabar yang didatangkan. Siapa dia? Rasulullah SAW. Sadiq masduq. Bahwasanya seorang daripada kamu kemudian daripada setubuh orang dua lelaki isteri dikumpulkan kejadian akan mani yang tiada sembang itu di dalam perut ibunya 40 hari. Bila air benih lelaki dan perempuan bertemu, lalu maknanya diperam ke dalam tu selama 40 hari yang belum berubah ia daripada keadaan nama mani. Kemudian dalam 40 hari itu jadilah ia darah pekat bercerikat, ya, seumpama yang demikian tu, yaknilah berperam dalam perut ibu dalam 40 hari. Jadi pertama nutfah 40 hari, kemudian alaqah darah seketul, kemudian barulah mudghah seketul daging. Itu satu baik baru diutuskan malaikat. Kalau dia itu hidup, maka ditiupkan roh masuk, ya. Kalau tak ada senarai dia hidup, dia gugur orang macam-macam. Kemudian lepas itu jadilah daging, ya, semurut, iaitulah atas kadar sekunyah dan sesuap daging kecil masuk mulut akan orang kecil tadi. Seumpama demikian itulah, yakni dalam 40 hari tadi. Kemudian masalah meniup, malaikat meniup roh dalam perut ibu, ya, sabda Rasulullah SAW dalam hadis ini, ya terpayung fahu fihi ruh. Kemudian daripada telah sempurna 40 hari tadi, maka ditiup padanya akan nyawa, ya, hiduplah hiduplah air semilat tadi yang berperam, mana air benih telah 4 bulan itu. Itu makna makin sari makin subur di dalam perut ibunya. Itulah kejadian Tuhan hebat. Kerana sebelum bertiup roh itu telah jadikan telinga dan mata dan kulit mensangkar siap. Ya, semua dia nak tiupkan dia punya apa? Diri hakikat dia kan. Dia berpindahlah. Ya, dulu daripada alam zari masuk alam roh, dimasuk ke alam rahim ibu pula. Dan kulitnya dan dagingnya dan tulangnya, maka tiada apa lagi melainkan nanti cukup bulan keluar. Jadi roh itu dah disebutkan masuk, maka dia keluar dan mensuburkan sekalian anggotanya jugalah. Tiup saja dah bergerak budak dalam badan. Habis. Kemudian masalah 4 perkara dituliskan budak di dalam perut ibu lagi tu, belum keluar lagi, telah dicatatkan, iaitu sabda Islam yu'mar bil arba'. Kemudian daripada sempurna kejadian tadi, dah tiup terus semua, maka telah bertanya malaikat itu akan 4 perkara disuruh oleh Allah Ta'ala tulis 4 perkara dalam sahifah dia, iaitu dengan dituliskan rezekinya dah siap, banyak sikit macam mana semua dah siap. Dia takkan terkurang dan tidak akan terlebih. Kalau berlaku perubahan, mana wasilah malaikat dah tulis. Tak akan berkurang lebih. Dan ajalnya dan amalnya, celakanya dan bahagia, maka dituliskan rezeki itu banyaknya dan sedikitnya atas kadar daripada awal hidup sampai mati. Detail. Allah. Seperti Tuhan sudah takdirkan 10.000 ringgit rezekinya, kan, seumur hidup. Hidup 10.000 je. Ini dulu lah tuan ni. Dulu di Mesir misal boleh beli, sekarang tak ada benda, RM1 orang tak pandang. Nah, saya tiada lebih lagi. Itu contoh dia lah. Maka berusaha dah seorang itu tiap-tiap hari menghasilkan demikian, terkadang dapat sebulan RM10 misalnya ni lah. Dan terkadang tiada maknanya, dan terkadang dapat RM1,000 hinggalah akhir umurnya, tepatlah dengan angka yang telah ditetapkan tadi. Betullah habis rezeki RM10,000 contohnya lah. Maka matilah ia. Itu maksud dia. Maknanya bukan berpegang sini menapi usaha ikhtiar, tidak. Mana Tuhan tetapkan kemuncak banyak tu, kemudian proses dia akan berlaku sikit-sikit sampailah habis. Dia takkan berkurang dan takkan berlebih. Maka berapa banyak kita tak tahu. Ya, seorang ada luas, ada yang sebaliknya, ada yang sederhana, macam-macam lah. Itu seorang dah takdirkan. Sebab tu kita kena reda takdir. Arda bima qasaman maliku fa innama qasaman ma'isyata bainana qasamuha.
Farda bima ridalah, bima dengan barang yang telah dibagikan oleh pembagi yang maha adil ila ta'ala. Ya, farda bima qasamal malik qasamal ma'isyata bainana qasama, telah membagikan peruntukan rezeki kita oleh pembagi yang maha adil. Dan ditulis rezeki itu daripada usahanya, haram dan halal semua ada. Dan pakaian dan makanan dan lain. Dan ditulis umurnya, seperti ditulis 10. Itu. Oh ya. Banyak no. Napas. Ingat ke umur. Umur 10 million. Umur di dunia ni tidak. Mana 10 million dia punya napas tu naik. Sah. Atau air 124,000 tu naik nafas. Allah. Betul nak maksud dia kira sebab dia nak letak zikir. Paling kurang sedut tarik 1 kali zikir. Allah. Jembus sekali. Betul-betul nikmat. Kan? Orang kalau tarik nafas tak jalan, oksigen tak naik ke atas kepala macam. Kita tengok dia cemas. Lepas padam tu kan. Tahu besar nikmat dapat menyedut oksigen udara besar. Ya, kalau buat jantung lagi tengok naik jangan disap. Memilih jalan lurus. Dan tak bergerak lagi padam tu kan. Baru kita tahu besarnya ya nikmat oksigen Allah Taala benarkan dia berjalan. Jadi itu nikmat. Bila nikmat kenapa? Syukur. Syukur tu kita letak alat ingatan kepada dia. Jadi dia orang kira tu ya. Apabila habis ia matilah ia dengan tiada lebih dan kurang daripada yang termaktub. 124,000 ni nafas. Saya semalam tu tuan-tuan kira kan. Allah. Dan ditulisnya akan amalnya daripada baik dan jahat hingga gerak-geri dia semua dah siap, dan apa-apa yang diperbuatnya daripada segenap yang akan apa dikerjakannya dengan anggotanya dan hati semua lengkap. Tidak ada satu perkara yang terlepas, sebab itu semua apa? Kejadian Allah. Dan ditulis kematiannya atas bahagia ataupun sebaliknya lah, atas celaka. Yang mati dalam keadaan imankah atau dalam kufur, na'udzubillah. Maka orang yang berbahagia itu jadilah bahagia dari dalam perut ibunya lagi dah sebenarnya. Dan celaka ialah celaka daripada dalam perut ibu yang telah disenaraikan. Habis itulah pentadbiran Allah Subhanahu Wa Taala yang maha besar. Dan masalah bahagia atau celaka itu pada akhir umur telah bersumpah Rasulullah SAW bagi mentahkikkan bahagia dan celaka pada akhir umur itu dengan katanya fawallazi wa qasam. Fawallazi, demi Allah yang ada. La ilaha, tiada Tuhan ghair selain dia tak ada. La ilaha ghairah inna ahadakum, lalu Nabi menyebutkan hadis. Maka demi Allah tiada Tuhan lain daripadanya, bahawasanya seorang daripada kamu beramal ia dengan amal ahli syurga, dengan sembahyangnya, zikirnya sebagai ibadat, apa-apa ibadatlah, hingga tiada ada ia antara syurga dan orang yang beramal melainkan kadar sehasta saja. Illa zira', mana dekat now. Kalau sehasta dah boleh capai mana gitu ya. Itu punya hebatnya. Sehingga sehasta dia dengan syurga. Lagi. Yang ini sudah hampir sangat kepada mati, kemudian didahului, dikalahi atas dia oleh maktub, mana benda tersenar daripada azali, mati dalam mati bilangan ahli neraka, na'udzubillah. Ujung ni, ujung-ujung dah tuan-tuan, orang semua kenal dia orang baik. Tiba-tiba berlaku itu, tak siapa yang boleh nak tolak. Adalah mungkin sebab-sebab kesilapan dia kan. Tak ikhlas ke apa ke macam-macam. Sebab kita kira luar, nampak luar cantik. Allah. Maka diserahi bagi dengan amal ahli neraka dengan tiada ya. Tiada apa tu? Terkeleparkan dan tiada tertelak.
Mana tak boleh nak lari. Maka masuklah ia akan neraka. Itu satu. Dan bahawasanya ini mengerikan tuan-tuan ni. Allah, cantik hujung pula buat hal. Maka bahawasanya seorang daripada kamu beramal dengan amal ahli neraka, yang memperbuat jahat, maksiat, hingga tiada ada antara dengan neraka itu melainkan sasta, dekat now dah. Ya. Sampai orang kampung panggil dia Dajjal. Oh dia tu Dajjal tu. Maknanya apa? Orang cukup geram dia. Tiba-tiba akhir umur mati baik kata. Ya, pernah berlaku. Ya. Dan dapat berlaku ni hikmat mukasyafah para aulia. Berlaku dia apa? Masjid Tanah kata ni. Mak yang Jumaat tak pergi, apa tak pergi. Dia mati je pegawai syarat semua tak nak uruskan jenazah. Giuh tu kampung. Orang tak nak dia orang terbiar kan tak ni. Seorang tak datang tak uruskan. Pening kepala orang kampung. Seorang tadi pun teringatlah, dia pun call tuan guru Sidi Abdul Rashid ni. Ulama besar, wali besar, 4 mazhab alim hafiz Quran. Allah, Syekh Murtada punya apa? 4 saudara. Di duduk apa? Di Singapura dulu. Si Rashid kata pergi uruskan sekarang dia kata. Ya, sebelum dia meninggal malam tu dia bertobat. Tobat di Tawanda Timur kata. Oh enggak dengar tu berebut orang pergi suruh kembali. Kalau tidak dia orang biar kan. Dia dengar tu kata uruskan sekarang dia kata. Setelah dia tobat. Dan tobat di Tawanda Timur dia kata. Wah, berebut pula orang pergi urus. Raja pusing balik ni. Berebut orang pergi urus pula banyak dia. Macam-macam kan. Itu hikmah dah Ta'ala jadikan ahli mukasyafah. Selesai masalah ni. Berebut orang kita nak uruskan. Allah. Yang ini memperbuat jahat dan maksiat hingga tiada antaranya antara neraka tadi melainkan sezirak sasta dekat now. Yang ini sudah hampir hendak mati, kemudian didahului akan dia ya dikalahi atasnya oleh maktub pada azal tadi, maka dihabiskan baginya akan ajalnya dengan amal ahli syurga dan taubat cantik bagus. Yang ini lalu taubat ia dan mencipta beberapa banyak taat, hendak qada apa-apa yang diperlukan ya dahulu sedikit daripada putus ajalnya, maka masuk syurga ya. Bila taubat aja at-taib minaz zam kama la zambalah. Orang yang bertobat maka seorang tak ada dosa, bersih. Ya. Ini kerja Allah Taala tadi. Sebab kita tak boleh nak tahu. Batu senang kita. Apa kamu saksi ni ayat? Khair, baik. Ini orang wallah alam. Habis tu banyak wallah alam kan. Dan tengok tu Jumaat tak pergi apa tak pergi, aku kata baik kan bohonglah. Kata wallah alam. Berganjat tu masjid tu. Capu cakap begitu. Tentu doa sebenarnya ni. Doa mudah-mudahan dia jadi baik. Apa makna dia? Kalau dia berdosa mudah-mudahan Tuhan ampunkan dia. Kalau dia baik mudah-mudahan Tuhan angkat lagi martabat dia. Itu maksud dia. Itu kalam dalam ilmu balaghah dia panggil khair itu dalam keadaan dia panggil khabar ya lafzan insya ya maknan. Khabar tu kalam khabari pada zahir dia memberi khabar, tapi makna ni insya doa termasuk dia. Ya. Itu dalam kalam balaghah tu tinggi sebab tu bahasa Arab masya-Allah. Hikmat dia tengok sini ya. Maka itulah diberikan jaga oleh syarak akan seorang itu, janganlah ia bergantung kepada amal. Jangan dia sedap dengan amal. Sebab apa? Ujung tak tahu. Sebab tu dalam kitab Syifaul Qulub, oleh kerana macam ni keadaan dia, tidak ada siapa pun yang boleh membangga diri dengan amal dia. Sebab apa? Dia sendiri tak tahu ujung. Sepatutnya lagi dia beramal, lagi dia takut. Dia takut-takut Tuhan tak terima, takut-takut terbalik ke ujung, na'udzubillah. Tapi tanda tu ada ya. Dalam hadis Nabi kata kullun muyassarun lima khuliqalahu. Kullun ay kullul insan, tiap-tiap insan muyassar, dia dimudahkan lima khuliqalahu, bagi barang yang disediakan di akhirat. Mana kalau dia ahli jannah, tanda tu dah ada kat dia. Buat amal salih ingat, tu tanda dah ada. Tapi confirm belum? Confirm ni ujung ni. Sebab tu bila tanda dah ada, kita jaga insya-Allah, mudahan dia kekal ya. Janganlah ia bergantung kepada amal yang baik ya, yang baik-baik yang dikerjakan, bahkan serahkan diri itu kepada Allah Taala, serah diri kepada Tuhannya. Serah dengan makna apa? Serah dengan makna kita harap Allah Taala kurniakan.
Dalam hadis Nabi kata, ana inda zanni abdi bih, aku di sisi sangka baik hamba-Ku dengan aku. Mana kalau disangka baik dengan mana harap, insya-Allah Tuhan bantu. Ya, satu. Yang kedua, siapa nak dapat pertolongan di saat paling cemas ni, iaitu sakaratul maut, pada ketika dia senang, lapang, sihat, dia kena banyak mengingati Allah. Itu adalah hadis dia. Barang siapa mengingati aku ketika senang, maka aku akan bantu ketika dia terdesak. Maka tidak adalah keterdesakan paling dahsyat ialah sakaratul maut. Itu last. Yang mana dihantar general, dia tak hantar private kan. Dia paut macam-macam lah. Tengok bapak dah mati semua. Mati dah atas agama Yahudi, Nasara, macam-macam ujian. Kalau tak betul-betul, alhamdulillah. Sebab itu saat ini bila dapat pertolongan Tuhan mudah. Itu dia banyak mengerti Allah Ta'ala. Dan dikerjakan apa-apa yang disuruhnya. Dan banyak-banyak dipohonkan doa. Ya, itu sepatutnya. Akan limpah belas kasihan dia. Lagi banyak dia kena minta pertolongan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan amal dia jadi dan dapat dia bawa bekal di sana. Maknanya kita tak boleh sedap macam tanam pokok lah tuan ni. Pokok dia nak gimbun cantik, oh jangan sedap lagi. Lagi tak petik buah jangan sedap. Nak sedap-sedap bom terbakar tinggal batang semua. Bom datang banjir habis kuning kan. Bila-bila masa boleh berlaku benda. Selagi tak petik tuai buah jangan sedap hati maknanya. Kita punya tuai buah mana kaki jejak dalam Riyadul Jannah, okey. Situ nak meninjang lompat tak apa dah. Memang tempat nikmat ya. Lagi sebelum tu nanti dulu. Sebab tu seorang gubernur yang dilantik oleh Nabi SAW di Yaman, ya, Sayyidina Muaz bin Jabal. Apa kata dia? La tuzhirul farah hatta tujawizus sirat. Kamu atas dunia ni jangan seronok sangat. Sebelum kamu maknanya menjejakkan kaki kamu dalam syurga. Sebelum kamu lepas sirat. Kalau kamu dah lepas sirat, dah lepas kaki dah pijak Riyadul Jannah, taman syurga, itu tak apa. Tunggu nak meninjang, nak joget ikut andai kamu lah. Belum ni nanti dulu. Ya. Apa makna dia seronok-seronok suka hilai, tiba-tiba tempat lain lagi. Mana pergi Fir'aun, mana pergi Karun. Dulu kat main lagi kan. Namrud sampai menonggeng mohon sujud kat dia. Dia paksa rakyat sembah dia. Kau main hebat kat situ kan. Mana sekarang habis semua dah. Ya, semua dah dibenam kan. Allah. Jadi hadis sangat besar ni. Besar pengajaran ni, supaya mendidik jiwa kita dan sentiasa berhati-hati dan kuat memohon, mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu lagi tajuk bab maja'ah fi kulli maulud yuladu 'alal fitrah. Berarti dipernyatakan orang yang diperanakkan atas agamanya atau menerima Islam. Sebab tu kalau mati dah budak ni belum balik semua, sama ada anak orang Islam ke anak orang bukan Islam ke, syurga tempat dia. Ya. Dia bagi fitrah bersih lagi. Bagi bapak ni lah, fa abawahu yuhawidani au yunasira au yushrikan, ya, au yushrikani. Bapak dia bentuk zaman Yahudi ke Nasara ke menyekutukan Tuhan, itu maknanya apa? Ibu bapa punya peranan besar. Tetapi kerana saudaraku tiap-tiap manusia pada mula diperanakkan, sama ada anak Islam, Cina, Hindu. Habis sebut. Ya, Bengali. Kau mengarang ni ikut dan dia tulis betul-betul. Sama ada Cina ke Hindu ke Bengali ke. Dayak Sakai tulis. Dan lainnya lah. Semuanya manakala zahir saja dari perut ibunya, dia menerima sebarang mana ukiran di atas papan hatinya. Hati dia ibarat papan. Siapa yang tukang tulis tu? Dua bapa dia lah. Pemegang amanah. Kullukum mas'ulun kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'yati. Tiap-tiap kamu pemegang amanah. Semua kena tanya di akhirat. Ya, dia apa ditulis tu? Kalau beriman dididik cara Islam. Kalau tak beriman dididik cara dia. Itulah ringkas maknanya. Di peranan besar. Waktu peranan bapa berada di anak perempuan tu umpama. Bila nak lepaskan anak perempuan tu, kejawapan paling besar. Kewajipan paling besar ibu bapa, dia nak lepaskan untuk menerima menantu, dia kena wajib sewajib-wajib perhati bakal menantu dia siapa dia. Supaya boleh membawa maknanya dia ke hadirat Tuhan ni. Ya, jangan silap pilih kan. Oh, silap pilih ni buat dosa besar kita. Ya, anak dah didik baik-baik, bagus dah pakai tutup aurat. Kena lelaki tak betul, dah telanjang je balik. Kepala gondol apa gondol. Ya.
Budak tu bagus dah, kita didik baik, tiba perasan menantu habis semayang, tidak, aku tidak. Wah, pening balik. Ya. Bahaya tu. Ada setengah cerita pula, menantu dia pakai ilmu isi. Wah, lagi kacau kan. Semayang pakai niat. Habis tu, jawab dia terpasang nikah. Sebab bila baca niat, murtad kalau kamu, dia tak ada semayang, ditolak. Pakai niat dia. Maka duduk dia apa? Berzina lah tuan-tuan. Bahaya ni. Sebab menantu kena berjaga betul-betul. Ya, nak cari menantu cari betul-betul. Pasfar bizatid-din, Nabi kata. Pilih yang memegang pada agama. Kalau tidak, karibat yadak, bertanahlah tangan kamu. Di mana apa? Menyesal tak sudah kita. Kalau di Kelantan dulu kan orang kampung dia tanya, kalau pondok lah kan. Tak apalah, nak pinang anak pakcik tak apa, dia kata. Kalau orang kampung, Quran dah habis. Paling tidak dia tanya, Quran dah habis ngaji. Quran belum, tak apa. Pergi habiskan dulu. Paling tidak pun paling tidak pun, kalau kat pondok lain lah. Kat pondok tanya, kita perlu baca, Batu Wahab boleh baca, kita ni boleh baca. Boleh baca tak apa, anak peri kan, tak payah mak kahwin RM50 dah. Tak ada diheran. Ya. Ini tengok buat kita besar dah. Bawa mungkin besar kita, lori balak dia buat. Kan? Wah, kita besar lah lori balak. Rupa menantu Fatihah tak dibaca. Ada pernah berlaku kan? Punya jawatan tinggi lah macam urusan luar negara. Orang kampung wah. Sekali hantaran dia sepenuh satu sengkuap, satu serambi hantaran tuan. Terbeliak orang kampung. Bila tiba tu imam nak nikah semua ucap tak boleh kan. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia kata apa? Asyhallala, lagu syalala keluar. Habis tu kampung tu pengajar. Allah, tak boleh mengucap. Habis satu serambi orang tak pandang. Ya. Bahaya. Sebab pelukis di papan hati siapa dia? Ibu bapa lah. Ya. Jika diukirkan dia dengan Islam cantik. Ya. Ibu bapa semua kan cantik kan. Ini dia sorry ram. Tanya Nabi pun tak kenal. Wah, banyak kacau punya. Ya. Wajib didekatkan dia, dikenalkan. Bahkan 7 tahun dah suruh disembah, ya, 10 tahun dah kena rotan. Bisalah kita pada rasa. Suruh anak kamu sembahyang bila sampai 7 tahun. Bermakna kalau ibu bapa tak suruh, dia berdosa besar dia. Budak tak ada masalah. Sebab dia belum balik lagi. Kemudian 10 tahun kena rotan. Iza balakan ash. Sampai 10 kena rotan. Lepas tu kau tengok kat rumah kena gantung rotan. Anak 10 tahun kena gantung rotan panjang. Jangan gantung rotan bulat, tu rotan kompang. Gantung panjang kan. Sebab apa? Litahwif. Untuk menakutkan budak. Budak ni tahu. Salah lain bapak tak rotan. Kau tak semayang dia rotan. Nanti masuk kepala dia. Sampai dah besar dia tahu benda ni besar. Ya, dia tak akan tinggalkan semayang. Ini cikgu sekolah tanya, semayang? Semayang. Bapak pun tak semayang. Malah pening boleh budak. Kesian budak kan. Kat sekolah tu suruh semayang. Balik rumah pula bapak tak semayang. Dah pening balik. Tengok orang azan, bapak melingau. Tak ada contoh kat rumah tangga. Nyanyi ke budak. Dia nak tiru tak ada tempat tiru. Kat sekolah cikgu duduk tanya dia. Dah semayang. Nama tanya Zoro apa tu? Zoro 2 rakaat. Kacau kerja. Allah. Dan diukirkan pelajaran dan etikat. Ya, kalau tidak maknanya sama ada Islam dimasukkan atau etikat pelajaran atau etikat kafir, na'udzubillah. Maka menerima ia atas etikat kafir lah. Na'udzubillah. Maka jadilah ia baik dan jahat itu dari sebab pelatihan daripada ibu bapa dia. Ya, tertulis apa tu? Terang tak betul? Tersiap-siap. Ya. Tahu sesiapa. Dia tak nampak. Atau siapa-siapa yang memeliharanya sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi, katanya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu ala millah. Ya. Kullu mauludin yuladu ala millah fa abawahu yuhawwidani au yunassirani au yusyrikani. Qila ya Rasulullah faman halaka qabla zalik? Qala Allahu a'lam bima kanu amilin. Amilin nabi. Hasan sahih.
Di mana tadi banyak hasadnya. Ha tu hasan, satu sahih. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Rasulullah SAW namanya Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, dalam sabda Rasulullah SAW, bermula tiap-tiap orang yang diperanakkan dia adalah diperanakkan atas sedia menerima agama Islam. Ya, maka dua ibu bapaknya lah atau orang yang menepati dia. Kalau bapa ibu tak ada, waris dia mana? Dua ibu bapa dia, itulah pemeliharaannya. Dan pengasuh jadikan keduanya dia Yahudi kah ataupun jikalau pengasuhnya itu Nasrani kah, jadi ia kedua itu akan budak itu Nasrani atau menjadi keduanya akan budak itu kafir musyrik, na'udzubillah. Bahasa ulama besar kan, Syekh Muhammad Said Jamaluddin Al-Linggi, alim 40 ilmu kan. Ya. Mufti punya apa? Datuk Pengasas Tarekat Ahmadiyah Nusantara ni. Dia kata guru dipesan di Mesir, ya, guru suruh balik sebarkan Islam dan sebarkan tarekat. Asal dia tak nak balik kan. Sebab dia kata umat Islam di Malaysia besok macam Yahudi. Yang dia dah nampak kan. Ya, cuma arahan guru suruh balik, kalau tidak kemahalan nak balik. Jaga tuan-tuan, perhatikanlah apa wali-wali cakap. Satu berlaku macam-macam ini. Takut gitu. Kemudian masalah anak kafir dihukumkan kafirkah? Kata Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim, bermula makna diperanak atas agama, yakni diperanakkan anak cucu Adam atas sedia menerima Islam, itu maksudnya. Tetapi dua ibu bapa yang kafir itu menjadikan budak tu baru zahir ia berhukum, ya, nama anak Islam atau Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Maka tatkala bersabda Rasulullah SAW demikian, datanglah iskal, mana kemusykilan kepada sahabat. Rupanya iskalnya apa? Adakah budak-budak bukannya ada apa taklif? Budak-budak kan ada hukum syarak kan atasnya. Kerana bukankah ia dia berakal dan balik lagi? Apakah ia belum berakal lagi balik? Apapun dia hukumnya, jikalau dia mati dalam keadaan tidak ada taklif syarak lagi, ahli neraka kah ia atau syurga? Kerana jikalau hendak dikatakan ahli syurga, maka di atas tadi menerangkan ibu bapaknya menghukumkan Yahudi dan sebagainya. Jadi kalau hendak dikatakan ahli neraka, maka kerana apa ia ahli neraka? Bukannya dia membuat salah. Dan bukannya ia balik, dia belum balik dan akil. Lihat masalah ini akan datang, dia akan bahas. Habis. Dan satu anak kafir mati masuk syurga kah? Ini soalan dia. Sebenarnya dengan kerana beberapa iskal, kemusykilan lalu bertanya kepada Rasulullah SAW, kira ya Rasulullah, faman halaka qabla zalik. Kata orang yang bertanya, ya sahabat-sahabat, ya Rasulullah, qala Allahu a'lam situ. Sebenarnya dia kerana beranak. Kalau bertanya mereka kepada Rasulullah SAW, kata orang, itulah sahabat-sahabat, ya Rasulullah SAW, barang siapa yang budak-budak itu mati ia dahulu daripada jadi Yahudi atau Nasara atau sebagainya, mana belum baliklah hukum. Sabda salam, bermula Allah Subhanahu Taala lebih tahukan dengan barang yang ada dalam perbuat mereka dengan dia. Yani Allah Taala balaskan budak-budak itu dengan sekira-kira barang dalam ilmunya dan kendaknya. Kerana Allah Taala yang lebih tahu jikalau budak anak kafir yang mati itu hidup sampai balik beramal dengan Islam kah ia atau dengan amalan kafir. Maka Allah Taala balas sekira-kira dalam ilmunya itulah. Jika dalam ilmunya budak-budak itu kalau hidup panjang menjadi umur panjang menjadi kafir, maka isi neraka lah ia. Dan jika ada ilmu dalam ilmunya budak itu kalau kafir hendaklah, kalau hidup panjang menjadi Islam, ya, maka isi syurga lah ia. Dan kata Abu Isa berbunyi hadis hasan lagi sahih dan telah dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Kalau ikut sini dia kata apa? Dalam hadis ni itulah Allah Ta'ala membalas ikut dalam ilmu dia. Tapi dalam kitab fiqh dia bahas dalam hadis lain lagi lah. Maknanya
Selagi dia belum balik, maka dia mati dari pelayan, ya, dalam syurga. Maknanya dia dimasukkan ke dalam syurga. Habis lagi. Hunan babu maja'a la yuraddu al-qadar illa doa wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Maulana Muhammad. Wa inna khairan